أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada malam ini, pada malam yang kedua Ramadan. Alhamdulillah, kita telah berjaya melepasi hari yang pertama, dan Allah memanjangkan usia kita untuk kita dapat menerus dan menyambung untuk kita melalui hari yang kedua pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah pada malam ini kita kembali menyambung, iaitu program kita untuk siri yang kedua, Tazkirah Ramadan, iaitu dengan tema mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang kita pilih, yang insya-Allah mulai malam ini kita akan memulakan dengan salah satu ayat daripada surah yang pertama, iaitu Suratul Fatihah. Dan insya-Allah untuk hari-hari yang berikutnya kita akan ambil daripada satu surah, surah seterusnya. Contoh besok kita akan mengambil faedah sama ada satu ayat atau lebih daripada Suratul Baqarah, dan begitulah seterusnya. Baik, apa yang akan kita ambil faedah daripada Suratul Fatihah ini adalah salah satu ayat, iaitu ayat yang mengandungi faedah yang sangat besar, iaitu yang merupakan ayat inti ataupun intisari ataupun ikhtisar terhadap Suratul Fatihah, iaitu ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini adalah ayat yang sungguh besar sekali faedahnya, menjelaskan tentang hakikat yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Sehingga berkata salah seorang ulama, iaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala, di dalam kitabnya Minhajul Firqati An-Najiyati wat Ta'ifati Al-Mansurati, pada bab yang membahaskan tentang ayat ini, iaitu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana di antaranya beliau rahimahullah menyebutkan tentang ayat ini dengan katanya, Inna hadhil ayah allati yukarriruha al-muslimu asyaratil marrati fis salati wa kharijaha hiya khulasatu suratil Fatihah wa hiya khulasatul Qur'ani kullih. Ya, maksudnya ayat Al-Quran ini, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dibaca berulang-ulang kali oleh setiap muslim, sama ada di dalam solat maupun di luar solat. Ayat ini merupakan ikhtisar dan intisari Suratul Fatihah,
yang merupakan ikhtisar dan intisari Al-Quran secara keseluruhan. Jadi ayat ini merupakan kesimpulan daripada seluruh ayat di dalam Al-Fatihah yang terdiri daripada 7 ayat, dan suratul Fatihah merupakan intisari daripada seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran, kerana seluruh ayat-ayat dan maksud Al-Quran itu tersimpul dalam kalimah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan yang seterusnya, ayat ini merupakan dan menegaskan tentang manifestasi, iaitu pengikraran seorang hamba kepada Rabbnya agar ia tetap teguh istiqamah seusianya sampai ajal menjemputnya, iaitu dalam beribadah dan berdoa hendaklah semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesekali tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Jadi ayat ini merupakan penegasan seorang hamba apabila dia membacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia telah mengikrarkan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keimanan, secara sedar dia meyakininya dan dia berpegang teguh dengannya dan dia berjalan dengannya, iaitu dia menunaikan 2 hak yang terkandung dalam kalimah ini, iaitu kalimah ini, ayat ini dibahagi kepada 2. Yang pertama iaitu ayat Iyyaka na'budu. Ayat ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, iaitu kami, maksudnya hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, iaitu na'budu. Na'budu itu berasal daripada kalimah ibadah, nanti akan datang penjelasannya. Kemudian bahagian yang kedua iaitu nasta'in, iaitu berasal daripada perkataan isti'anah, iaitu memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagian ini adalah bahagian untuk si hamba. Jadi ayat ini memberikan 2 pandangan sisi. Satu, untuk Allah Subhanahu wa taala menjadi hak mutlaknya. Satu lagi adalah iaitu dari sudut perbuatan hamba juga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila 2 ini bergabung, maka inilah hakikat dan intisari tauhidul ibadah seseorang kepada Rabbnya. Dan dengan maksud inilah maka seluruh rasul-rasul alaihimus salatu wassalam diutuskan ke dunia bagi umat masing-masing. Di mana di dalam ayat yang lain banyak sekali yang menjelaskan maksud yang sama dengan erti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana yang telah sering kita sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul. Untuk apa rasul-rasul bagi setiap umat itu? Untuk mengajak mereka itu supaya beribadah hanya semata-mata kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan sebagaimana juga yang telah kita sebutkan sebelum ini, di antara tujuan asasi, tujuan yang hakiki, tugas mutlak manusia dan jin diciptakan, bukan semata-mata untuk memakmurkan dunia, bukan semata-mata untuk menjadi pemimpin di dunia, tetapi tugas yang tertinggi bagi mereka adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita lihat secara ringkas 2 kata ini yang memberikan maksud agar kita sedar tentang apa yang kita ucapkan seringkali di dalam solat, terutamanya pada bulan Ramadan ini, lebih banyak lagi kita sebut. Kerana setelah selesai kita solat isyak, kemudian kita mendirikan solat tarawih, di setiap rakaatnya, kita akan mendengar imam membaca ayat ini dengan jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, penjelasan bahagian yang pertama, iaitu perbahasan tentang Iyyaka na'bud. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Jadi ini bab yang berkaitan dengan kesimpulan daripada tugas seorang hamba, iaitu agar mereka beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata.
perbahasan yang pertama, apakah makna ibadah? Ya. Secara mudahnya, al-ibadah secara bahasa bererti merendahkan diri serta tunduk. Ya, sedangkan menurut istilah banyak sekali definisi yang diberikan oleh para ulama. Ya. Dan apabila kita memahami definisi secara istilah ini, maka menjadi kewajipan kita untuk melihat kepada diri masing-masing, adakah kita telah memahaminya dengan benar dan kita telah menunaikan hak ibadah itu dengan benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi Rabb kita. Allah Taala, Dia adalah Rabb, Dia adalah Ar-Rabb, Dia adalah Al-Khaliq, Dia adalah Al-Malik, Dia adalah Ar-Razik dan sebagainya. Ya, hanya kepadanya lah kita tujukan seluruh peribadatan kepadanya. Yang pertamanya di antara definisi yang diberikan oleh para ulama, ibadah adalah taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Jadi ibadah itu, ya, dia adalah apa saja yang disampaikan oleh rasul. Dan kalau bagi kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rasul itulah yang mengajarkan, menjelaskan bagaimana untuk kita beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadah itu tidak boleh dilaksanakan berdasarkan akal atau kemahuan kita semata-mata. Jika begitulah agama, maka ibadah akan menjadi rosak kerana masing-masing akan melakukan mengikut cara masing-masing. Baik, yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, iaitu tingkatan ketundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah yang paling tinggi. Maknanya ibadah itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri. Inilah maknanya hamba. Sebab hamba dia akan menyerahkan seluruh peribadatannya, ketundukannya, kecintaannya hanya kepada yang menciptakannya. Sebab itu, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menginginkan agar kita menjadi seorang hamba, bukan menjadi seorang tuan. Apabila seseorang itu telah mendapat darjat gelaran sebagai seorang hamba, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Apakah ciri seorang hamba itu? Kesimpulannya disebut sebagai taqwa Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang paling kaya, bukan orang paling bijaksana, bukan orang yang memiliki gelar-gelar kecerdasan dunia, bukan. Ada pangkat dan sebagainya, bukan. Ya, orang yang paling mulia di sisi Allah iaitu orang yang bertakwa. Mereka lah hamba yang sejati. Ya, jangan sekali-kali kita menjadi hamba selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu merupakan sungguh satu kehinaan. Ya, seorang manusia menjadi hamba kepada orang lain. Ya, menjadi orang yang sering disuruh buat itu, buat ini. Ya, mulia tak dia? Tak. Ya, seorang yang menjadi hamba kepada hawa nafsunya, mulia tak dia? Tidak. Ya, contoh ketika tadi siang dia berpuasa, Masya Allah, dapat menahan lapar dan dahaganya. Tetapi bila berbuka puasa, banyaknya juadah makanan di atas mejanya. Kuih yang pelbagai, lauk pauk yang pelbagai, air yang pelbagai jenis. Ya, ada air sejuknya, air panasnya, ya, buah-buahan yang pelbagai. Bukankah itu sudah menjadikan dirinya sebagai hamba kepada hawa nafsunya? Hawa nafsu untuk makan. Maka sungguh satu kerugian, satu kehinaan, ya, dan yang sepatutnya berlaku. Ya, begitulah dicontohkan kepada contoh-contoh yang lain. Adapun definisi ibadah yang terakhir, ini yang paling merangkumi, paling mencakupi, yaitu sebagaimana yang disebut, ya, oleh Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, yaitu ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Inilah dia, ya, lebih komprehensif, lebih luas cakupannya, yaitu huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al az-zahiratu wal batinah. Ya, dan ibadah itu, ya, secara lebih luas maksudnya terbahagi kepada ibadah hati, ibadah lisan dan ibadah anggota badan. Contoh, ya, rasa khauf
yakni takut, roja, yakni mahabbah, yakni cinta, tawakal, ya, ketergantungan, rahbah, yakni senang, dan rahbah, yakni takut, adalah ibadah yang bersifat qalbiyah, yakni yang berkaitan dengan hati. Sebab itu, ya, dalam Islam, Nabi SAW di antara tugasnya adalah mentazkiyatun nafs, mentarbiah pribadi itu dari sudut apa? Dalamannya. Ya, tidak hanya zahirnya. Sebagaimana ya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim, yakni mensucikan mereka. Mentazkiyatun nafs, membersihkan hati mereka yang kotor daripada kesyirikan menuju kepada ketauhidan. Ya, menyucikan jiwa mereka, hati mereka yang kotor daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah seperti ujub, riak, sombong, takabur, ya, hubbud dunia, kepada sifat-sifat terpuji, yakni sifat-sifat mahmudah. Ya, seperti apa? Ikhlas, tawadhu', wara', ikhlas, benar, ya, dan sebagainya. Jadi hal yang berkaitan dengan ibadah hati ini adalah yang paling besar. Dia adalah punca yang lahir daripada hati itu yang bersih, maka akan terlihat di dalam akhlaknya yang bersih, akidahnya yang bersih. Ya, sebab itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengarang kitab khusus untuk bab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh besar faedah kitab itu. Maka pelajarilah hadis-hadis yang disebutkan di situ, ya, dan Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. InsyaAllah dengan mempelajarinya, maka kita akan menuju ke arah orang yang memiliki sifat-sifat mahmudah. Adapun ibadah yang kedua, iaitu yang berkaitan dengan lisan, iaitu berkaitan dengan lisaniyah qalbiyah, seperti tahlil, tasbih, takbir, tahmid, syukur, ya, dengan lisan, membaca Al-Quran, berzikir dan seumpamanya. Itu merupakan ibadah yang berkaitan dengan lisan, ya, dan pada masa yang sama juga terkait dengan hati. Adapun ibadah yang ketiga, iaitu yang melibatkan anggota badan, ya, ibadah badaniyah qalbiyah, yakni ibadah fizik disertai dengan hati. Seperti apa? Seperti kita solat tadi, ya, melibatkan seluruh aspek fizikal, pergerakannya, lisannya dan niatnya. Begitu jugalah ibadah-ibadah yang lain, ya, kebiasaannya melibatkan, ya, hampir ketiga-tiga perkara, iaitu dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Dan sesungguhnya inilah di antara salah satu definisi yang berkaitan dengan iman. Al-iman at-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amalu bil jawarih. Ya, baik. Itu contoh yang pertama, iaitu tentang maksud ibadah. Jadi apabila seseorang itu memahami tentang makna ibadah yang benar, maka dia akan melakukan ibadah itu dengan sebenar-benar, ya, peribadahan. Dan salah seorang ulama menyebut dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, Al-Usul Ats-Tsalatsah, dia menjelaskan tentang skop ibadah itu apa? Al-ibadah allati amara Allah biha, mithlul Islam wal iman wal ihsan, wa minhu ad-du'a wal khawfu wal raja' wat tawakkul wal rughbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal zabhu wal nazr wa ghairu zalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kullaha. Jadi Syekh rahimahullah menyebutkan tentang jenis-jenis ibadah, iaitu apa dia? Macam-macam ibadah itu yang Allah Ta'ala perintahkan. Seperti apa? Islam, dalamnya ada rukun Islam. Iman, dalamnya ada rukun iman. Dan ihsan, ya, yang ada satu rukun, ya. Begitu juga doa, khauf, roja, tawakal, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, meminta pertolongan, memohon perlindungan, meminta bantuan, menyembelih, bernazar, dan macam-macam ibadah lainnya yang Allah perintahkan seluruhnya. Jadi cakupan ibadah ni luas sekali, yang melibatkan tiga perbuatan tadi: hati,
lisan dan perbuatan. Baik. Kemudian para ulama menyebutkan iaitu bangunan ataupun asas ibadah yang benar. Bagaimana kita nak mengetahui ibadah itu adalah ibadah yang benar? Sesungguhnya ibadah itu wajib berlandaskan kepada 3 pokok ataupun asas, iaitu ada padanya unsur kecintaan. Cinta dia dalam beribadah. Cinta kepada yang diibadahi, yakni Allah Ta'ala. Yang kedua, ada sifat takut. Dalam beribadah kepada Allah, hendaklah dia sertai dengan sifat al-khawf. Takut apa? Khawatir ibadahnya ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Khawatir dia beribadah pada masa dia beribadah itu dia mengharapkan agar mendapat redha Allah. Tapi dia khawatir tiba-tiba Allah tidak redha dengan ibadah yang dia lakukan. Sebab apa? Barangkali dia melakukan perkara-perkara yang mengurangi atau mencacatkan amal ibadah dia. Seperti contoh dia solat tadi. Dalam solat tengah berdiri dia tidur. Dalam solat dia tengah berdiri hilang khusyuknya. Dalam berpuasa tadi dia berlaku pelanggaran-pelanggaran. Dia berpuasa tahan. Lapar dan dahaga, tapi dia tak dapat tahan lisannya. Tak dapat tahan matanya. Tak dapat tahan telinganya. Takut Allah murka dengan ibadah yang dia lakukan. Dan yang ketiga adalah roja. Namun pada masa yang sama dia sangat berharap, ya Allah, walaupun aku sedar banyaknya kekurangan, kealpaan, kelalaian, lompung-lompung dalam ibadah yang aku lakukan pada hari pertama pada bulan Ramadan, iaitu berpuasa dan tadi berdiri bersama imam dalam solat tarawih, dia harap sangat pada Allah, ya Allah, kau ampunilah kekurangan-kekurangan itu. Kau terimalah seluruh amal ibadah yang kulakukan pada hari pertama pada bulan Ramadan. Kenapa? Dia khawatir, dia mengingati apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu jangan termasuk orang yang keluar daripada bulan Ramadan tapi tak meraih apa-apa. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada siri-siri kuliah persiapan untuk memasuki Ramadan, di antara pesanan dan peringatan Nabi SAW dalam bagi para pelaku ibadah, apa kata Nabi SAW? Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa at-ta'abud was-sahar. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak meraih apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan berapa ramai orang yang berdiri malam solat dia, tak meraih apa-apa juga, melainkan letih berdiri dan lama bergadang, bertahan mata, bersengkang mata. Dan kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW ingatkan, Rahima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah, rugilah orang yang keluar daripada bulan Ramadan tak meraih keampunan daripada Allah. Padahal ibadah-ibadah yang dia lakukan itu sepatutnya mendapat keampunan daripada Allah. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini tentang penjelasan 3 hadis, iaitu yang menyebabkan seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh dosa-dosanya. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sebab itu, untuk memastikan amal ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mau tak mau kita wajib memenuhi 2 syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Apa dia syarat itu? Yang pertama, hendaklah dia lakukan seluruh amal ibadah itu ikhlas kerana Allah semata-mata. Inilah dia tauhid. Iyyaka na'bud. Buat ibadah bukan kerana makhluk, bukan kerana kepentingan tertentu, tak. Dia beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh bermujahadah pada bulan Ramadan ini, tak lain dan tak bukan kerana ikhlas kerana Allah. Yang kedua, amal ibadah yang dia lakukan itu hendaklah sesuai dengan tuntutan Nabi SAW. Ittiba'ur Rasul. Ketika dia solat tarawih tadi, dia berusaha untuk mencontohi bagaimana sifat solat tarawih Nabi SAW. Dia tidak tergesa-gesa, dia berdiri lama, di belakang imam, dia memerhatikan ayat-ayat, dia mendengarnya dengan teliti. Bukan imam ketika membaca fikirannya melayang ke tempat lain. Sempurna solatnya, lama berdirinya, lama tamakninahnya, dan apa saja perlakuan pergerakannya dia cuba seboleh-bolehnya seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Contoh ketika dia berdiri, dia mengangkat takbir. Dia tahu dalam hadis disebutkan takbir itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya separas dengan bahu dan telapak tangannya menghadap kiblat, atau separas dengan telinganya dan menghadap kiblat, maka begitulah takbirnya.
Ya, ketika dia meletakkan qiyamnya, dia tahu, ya, dia letakkan ya dengan sempurna, ya, sama ada di bawah dadanya atau di atas dadanya, ya. Dan dia tahu apa yang dia buat itu ada dalilnya daripada hadis-hadis Nabi SAW, sama ada yang berdarjat sahih ataupun yang hasan, dan begitulah seterusnya. Jadi ingat, dua syarat ini adalah syarat yang menentukan, ya, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita melakukan asal buat. Kerana khawatir seperti mana yang pernah saya sebut sebelum ini, ya, nanti di negeri akhirat ada orang datang dengan membawa banyak amal, tetapi satu pun tak diterima oleh Allah taala. Puncanya kerana apa? Tak memenuhi syarat tadi. Sama ada ikhlas ataupun sama ada ittiba ataupun kedua-duanya sekali. Sebagaimana Allah taala peringatkan kita, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Baik. Ya. Ini adalah bahagian yang pertama, penjelasan secara ringkas tentang iyyaka na'bud, iaitu hak Allah taala yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba, iaitu dengan pengikrarannya, ya, dengan kukuh, dengan jazam, dengan pasti, iaitu hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Tak akan sekali-kali kami memalingkan ibadah itu, ya, selain daripada kepada Engkau. Sebab apa? Sebab barang siapa yang memalingkan ibadahnya, ya, selain daripada Allah, maka dia musyrik kafir. Faman sarafa minha syai'in li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Ini berbahaya, ya. Iaitu barang siapa yang memalingkan, ya, salah satu daripada ibadah-ibadah, apa saja ibadah yang dia lakukan selain kepada Allah, maka dia musyrik lagi kafir. Sebab apa? Dia telah melakukan, ya, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaedah yang penting ni. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Maka dengan itu kita akan menjadi orang yang sangat teliti di dalam beribadah kepada Allah. Adapun perbahasan bahagian yang kedua, iaitu iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami meminta perlindungan, pertolongan. Yang memohon sesuatu kepada Allah ni ada 3 bentuk. Ayat ini menjelaskan permohonan yang bersifat universal, umum, apa saja, ya, iaitu isti'anah, memohon pertolongan. Ada 2 lagi bentuk memohon pertolongan daripada Allah, itu lebih khusus. Yang ini lebih umum, lebih luas cakupannya, ya, yang akan kita bahas sebentar lagi. Yang kedua adalah bentuk dinamakan isti'azah, memohon perlindungan kepada Allah daripada segala kejahatan makhluk, terkhusus ketuanya, iaitu syaitan laknatullah. Betul kan? Sebab tu kita mulai Al-Quran dengan berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ataupun dalam surah yang di antara surah yang terakhir, 2 yang terakhir, ya, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ini apa namanya ni? Itu memohon perlindungan, ya, isti'azah namanya, ya, agar dijauhkan, dilindungi diri daripada segala kejahatan makhluk, sama ada yang terlihat atau yang tak terlihat. Adapun bentuk permohonan kepada Allah yang ketiga adalah dipanggil istighatsah, iaitu khusus untuk memohon kepada Allah agar diangkat segala kesulitan dan kepayahan yang sedang dialami. Seperti sekarang, musibah coronavirus. Ini musibah satu dunia, bukan satu negara, bukan satu negeri, bukan satu kampung, satu negara Allah datangkan musibah ini. Maka bagaimana untuk kita memohon kepada Allah? Inilah dinamakan istighatsah, ya. Dalam istighatsah ini melibatkan apa? Kesungguhan, membetulkan tauhid, ya, mendekatkan diri pada Allah, istighfar, bertaubat dan sebagainya, agar segera dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Musibah adalah suatu perkara yang menunjukkan kemurkaan Allah taala, agar hamba-hambanya yang melakukan kezaliman, ya, melakukan kemaksiatan, segeralah kembali kepada Allah. Jadi dalam bahasa yang indahnya, musibah ini ibarat surat cinta yang Allah taala utuskan kepada hamba-hamba kesayangannya. Apabila membaca surat cinta itu, maka hendaklah dia sedar dan insaf untuk dia kembali tunduk, patuh, taat, bertaubat dan kembali kepada Allah.
Ya, itu namanya tadi ibadah al-inabah, kembali kepada Allah. Baik. Jadi dalam perbahasan yang kedua, yaitu iyyaka nasta'in, ini menjelaskan tentang yaitu seseorang hamba wajib menunjukkan segala permohonannya, apa saja yang dia minta, hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Dalam perkara-perkara yang hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mampu menunaikannya. Kalau dia palingkan permohonan itu selain daripada Allah, yang makhluk itu tidak mampu melakukannya, dia pergi minta, maka itu menyebabkan dia syirik. Tadi masuk tadi dalam bab, iaitu musyrikun kafir. Ya, musyrik lagi kafir. Contoh apa? Wajib kita minta, ya, minta pertolongan kepada Allah. Contoh, memohon rezeki kepada Allah. Boleh tak kita minta rezeki pada orang? Tak boleh. Minta pada orang, ya, Tuan Haji, Tuan Syekh, tolong murahkan rezeki saya. Boleh tak? Tak boleh. Ya, atau ya, minta seperti apa kepada makhluk? Minta dipertemukan jodoh, minta diangkat musibah, ya, minta diterima segala amal, minta dipanjangkan usia, minta dimurahkan rezeki. Boleh tak minta selain daripada Allah? Tak boleh. Kenapa? Kerana manusia tak akan mampu sekali-kali untuk memenuhinya. Hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mampu untuk memenuhinya. Maka apabila dipalingkan permohonan itu selain daripada Allah, maka dia musyrik kafir. Ya, kafir dia. Kerana apa? Telah mengadakan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dosa yang paling besar, kejahatan yang paling besar, kezoliman yang paling besar, maksiat yang paling besar adalah melakukan syirik kepada Allah, iaitu menduakan Allah atau mengambil sekutu-sekutu selain Allah yang diletakkan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi kaum kafir musyrikin itu. Ya, kerana apa? Kerana mereka mengambil sekutu-sekutu di samping Allah. Walaupun mereka juga menegakkan hujah di hadapan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menegur mereka dengan ucapan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah kalimah ini, la ilaha illallah. Orang kafir musyrikin sangat faham kalimah ini, kerana mereka adalah orang yang fasih sekali bahasa Arab. Tak perlu diberikan penjelasan terperinci seperti sekarang ini. Kita ni terpaksa jelaskan, tak cukup 30 minit, tak cukup 45 minit, tak cukup sejam. Ya, seusia kita sampai kita mati tetap kena diperjelaskan, dihuraikan. Makin banyak yang diterangkan, makin banyak yang tak faham, makin banyak yang kita tak tahu. Ya, sebab itu kita sering diperingatkan, terutamanya ilmu tauhid, ilmu akidah, wajib kita belajar sampai mati. Kerana perkara yang pertama yang akan disoal di alam barzah berkaitan dengan tauhid. Man Rabb, bukankah itu tauhid? Ya. Man wa man nabi juga, wa madi. Ini semuanya adalah berkaitan dengan tauhid. Baik. Ya, sebab itu orang kafir mengatakan, apa orang kafir kata? Aja'ala alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk menjadikan Allah sahaja sebagai satu saja, Tuhan yang esa, yang wajib kamu ibadahi. Hendaklah kamu buang semua Tuhan-Tuhan sesembahan kamu selain daripada Allah, iaitu sama ada dalam bentuk patung, sama ada dalam bentuk patung, sama ada dalam bentuk pepohonan, sama ada dalam bentuk tempat-tempat yang dikeramatkan, yang dianggap para wali, orang-orang soleh, orang yang dekat dengan Allah, ataupun kuburan para nabi, atau yang paling dekat, paling mulia, iaitu menjadikan para malaikat itu sebagai sesembahan di samping Allah. Tinggalkan semuanya itu. Hanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Tapi orang kafir, musyrik ini terkena syubhat. Syubhat daripada hawa nafsu dan akal mereka yang cetek. Sehingga mereka mengatasi, melampaui, melawan, menentang ucapan Nabi SAW tadi. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ada hujah ditegakkan di hadapan Nabi SAW. Hebat tak? Orang kafir musyrik hebat dari sudut akal, tapi terbatal dengan wahyu daripada Allah Ta'ala. Ya. Apa mereka jawab pada Nabi SAW? Ma na'buduhum. Tidaklah kami jadikan, kami beribadah, ya, kepada batu-batu, pohon, bagai-bagai tadi tu.
Ya, melainkan untuk mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah sebagai perantara, sebagai wasilah, sebagai orang pertengahan. Dan Islam sekali-kali dalam beribadah kepada Allah tak memerlukan sebarang perantaraan dalam bentuk apa pun. Sama ada meletakkan orang soleh yang telah mati itu, yang dianggap wali, sebagai perantara, sebagai wasilah, Islam tidak mengenal istilah itu. Kerana apa? Ibadah seseorang hamba itu mestilah ikhlas dan terjauhkan daripada kesyirikan walaupun sebesar zarah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Ya, ni dalam bentuk kepada Allah hanya kami minta pertolongan, minta langsung kepada Allah. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala bukan seperti raja dunia. Raja kalau kita nak jumpa memang ia perlukan perantara, perlu buat appointment dengan setiausahanya. Ya, tak boleh langsung tiba-tiba terus masuk aja bertemu raja, tak boleh. Itu adalah tata cara dunia. Tapi Allah Ta'ala tak sekali-kali sama dengan makhluk. Allah Ta'ala di mana jua kita berada, dalam keadaan apa pun kita, ya, cukup langsung minta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mudah tak? Terang tak? Tapi perkara inilah yang banyak berlaku diselisihi oleh umat Islam, terutamanya di zaman sekarang. Sebab itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sangat penting, yang akan membentengi diri kita daripada terjatuh, terjerumus dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesyirikan. Jadi ingat, memohon apa saja yang menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala, yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang boleh, ya, memperkenankannya, memenuhinya, maka wajib ditujukan hanya kepada Allah. Adapun minta kepada makhluk pertolongan boleh atau tidak? Boleh. Ya, dengan beberapa syarat. Ya, bila terpenuhi syarat ini, maka memohon pertolongan kepada makhluk boleh. Ya. Memohon pada makhluk ni siapa? Manusia. Betul kan? Sebab manusia dia berakal, dia faham apa yang kita minta. Tu. Ya, dengan syarat apa? Meminta tolong kepada manusia boleh dalam sekurang-kurangnya dia telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia hidup. Orang yang kita minta tolong tu dia hidup. Ya, minta tolong pada orang mati boleh tak? Maknanya tak boleh. Ya, sebab orang mati dia berada di alam lain. Ya. Yang boleh diminta tolong untuk membantu kita memenuhi hajat kita, yang pertama adalah orang dia masih hidup. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, orang itu hadir di depan kita, atau orang itu tidak hadir di depan kita tapi kita boleh hubungi dia. Ya, sama ada menerusi telefon, menerusi surat, menerusi apa lagi? Email dan sebagainya. Ya, dia boleh dihubungi dan dia boleh jawab. Sama ada dia sendiri yang menjawabnya atau orang lain yang menjawabnya. Itu syarat yang kedua. Ya, dia hadir. Ya, maknanya kalau orang itu walaupun dia hidup, dia tidak hadir di depan kita dan kita tak boleh, ya, hubungi dia, boleh tak kita minta begini? Wahai Ahmad, tak ada depan kita. Kita pun tak tahu dia duduk di mana. Tak tahu, tak dapat dikesan. Kau tolonglah aku ada masalah sekarang ni. Seru nama Ahmad itu. Ya. Aku kesempitan wang sekarang. Ya, tolong kau pinjamkan aku 2,000. Boleh tak? Tak boleh. Sebab Ahmad itu tidak hadir. Tak dapat diketahui di mana dia tempat berada. Dia ghaib. Ghaib, tak nampak. Maka itu dilarang. Menyeru namanya padahal dia tidak berada di depan kita, dia tak dapat dihubungi. Adapun syarat yang ketiga, iaitu kita boleh minta kepada sesama kita, iaitu yang pertama dia hidup, dia hadir, ya, sama ada di depan kita ke, ya, atau boleh dihubungi tadi, ya. Yang ketiga dia mampu. Maknanya kalau orang yang tak mampu, macam mana kita nak minta tolong? Betul kan? Yang keempat, ya. Bagus. Dah mumtaz. Ya. Dia mampu. Ya, maknanya kita minta pada dia. Kalau dia mampu, maka bolehlah kita minta padanya. Kalau dia tak mampu, macam mana kita nak minta? Ya. Kemudian yang keempat apa tadi? Tidak melanggar syariat. Kita minta pada dia tu sesuatu yang tidak melanggar syariat. Ya, contoh kita minta tolong dia. Ahmad,
kau tolong beli nombor ekor kat aku kat kedai loteri tu. Boleh tak? Dia ada depan kita, dia hidup, dia mampu, tapi dia tak memenuhi syarat yang keempat, iaitu melanggar syariat. Betul kan? Kita suruh dia beli beli apa tadi? Beli nombor ekor, ataupun beli rokok, ataupun beli arak. Itu kan melanggar syariat, maka dilarang. Walaupun dia mampu, dia hadir, dia hidup, dia depan kita. Ya. Jadi kalau terpenuhi 4 syarat ini, maka ia adalah perkara yang diharuskan. Ya, dia hidup, dia hadir, dia mampu dan tak melanggar syariat. Contohnya apa? Ahmad. Ya, aku ni ada masalah keuangan lah. Boleh takkan kau pinjam kat aku 3,000? Tu. Ahmad dia ada, dia hidup, dia depan kita. Ataupun kita telefon dia. Kemudian dia kata, aku ni tak mampu, tapi aku bagi separuh boleh lah. Separuh lagi nanti aku minta orang lain tolong kau. Boleh tak ni? Boleh. Ya. Faham ni? Jadi, iyyaka nasta'in ini hanya kepada engkau, ini maksudnya apa? Sesuatu permohonan yang hanya menjadi khusus bagi Allah. Allah saja yang boleh mengabulkannya. Maka jangan sekali-kali kita minta selain daripada Allah. Walaupun orang yang kita minta itu dengan anggapan dia seorang wali. Banyak orang sekarang tersalah dalam memahami bab ini. Ya, mereka pergi ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Kuburan-kuburan itu pemilik para wali. Lalu mereka pergi ke situ berbondong-bondong. Duduk di situ dengan mengadakan pelbagai ritual. Bahkan yang lebih parahnya, ya mereka berkasidah, ya berebana, ya menghiasi kuburannya, memasang lampu-lampu, duduk bersimpuh di situ. Bahkan yang lebih parah, di antara mereka itu bercakap-cakap kononnya dengan pemilik kubur itu sambil menyeru-nyeru namanya, memohon langsung kepada pemilik kubur itu. Sungguh ini perkara yang menyebabkan syirik seseorang itu. Ya, tetapi kalau dia pergi ke kuburan, sebagaimana yang disyariatkan, iaitu pergi untuk berziarah ke kuburan, mengambil faedah mengingati kematian, yang mendoakan untuk ahli kubur, kemudian setelah itu dia pulang, maka ini yang disyariatkan. Bukan pergi untuk meminta. Sama ada meminta langsung kepada pemilik kubur itu, atau meminta bantuan daripada pemilik kubur itu untuk disampaikan permohonannya kepada Allah. Ya, itu adalah perkara yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kerana untuk meminta sesuatu tak perlu pergi ke kuburan. Cukup kita di sini, di mana pun kita berada, Allah Ta'ala dia maha mendengar, maha melihat permohonan hamba-hambanya. Maka mintalah. Ya, dan Nabi SAW menjelaskan di banyak tempat-tempat untuk kita dimustajabkan doa. Betul kan? Contoh pada bulan Ramadan, ketika sebelum kita berbuka, ya sebelum subuh, ya azan dikumandangkan pada 1/3 malam. Dan di banyak tempat lain, ya terutamanya pada hari Jumaat, ya sebelum asar, sebelum maghrib. Banyak lagi ketika hujan turun, di antara iqamah. Kenapa kita tidak bersungguh-sungguh di waktu itu untuk memohon kepada Allah? Tiba-tiba kita ganti dengan bersusah payah berjalan puluhan kilometer, ya ratusan kilometer, ribuan kilometer berbondong-bondong pergi ke kuburan-kuburan itu, lalu duduk di situ dengan menghinakan diri. Padahal tadi menghinakan diri hanya milik Allah Ta'ala. Allah musta'an. Inilah dia, ya, syubhat yang sungguh berbahaya di zaman ini. Mudah-mudahan kita kembali kepada memahami hakikat maksud iyyaka nasta'in. Ya, sebagaimana yang telah disebut, begitu juga kita memahami hakikat iyyaka na'bud. Ya, semoga dua perkataan ini ataupun firman Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu iyyaka na'budu, iaitu kita menegakkan hak Allah Ta'ala, kita sebagai hamba, Allah Ta'ala sebagai Rabb, maka kita tujukan hanya kepadanya. Ikhlas semata-mata dan ittiba'ur rasul. Dan iyyaka nasta'in, iaitu kita menujukan seluruh permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, di antara sifatnya adalah dia maha memperkenankan doa hamba-hambanya, terutamanya ketika hambanya berada dalam kesulitan yang amat sangat. Itu saja, mudah-mudahan ya secara penjelasan yang agak juga panjang, ya mudah-mudahan memberikan kefahaman, dan mudah-mudahan kita dapat menjaga dan mengamalkan maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai sudah tadabbur kita yang pertama dengan mengambil ayat yang kelima daripada suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya-Allah besok kita akan memasuki suratul Baqarah, dan kita akan mengambil ya ayat-ayat yang dirasakan penting untuk kita jadikan dia sebagai pegangan dan panduan
ya bagi kita melalui hari-hari pada bulan Ramadan dengan lebih ya baik, dan seterusnya ya kita akan lebih bersungguh-sungguh ya dari sudut memastikan kebenaran akidah kita, ya kebenaran atau kesohihan ibadah kita, dan juga kesungguhan ya kebenaran di dalam kita berakhlak. Wallahu a'lam. Segala kebaikan itu semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kekurangan kesilapan itu adalah daripada diri saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan ya boleh dibuat teguran. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.